Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Tu untuk episod kali ni ringkas je lah, nak cakap tentang, orang kata sambung balik tentang yang saya cerita dalam video sebelum ni, di mana saya bagi tahu tentang antara ciri-ciri untuk menjadi seorang jurufoto ni adalah fotojournalis lah. Ya, dia kena ada flexibility masa tau. Dia boleh bekerja bila-bila masa diperlukan. Sebelum ni saya dah beritahu yang saya rakam video tu dalam pukul 1 pagi hari Sabtu tu. Saya kata kemungkinan besar ada rakan-rakan media yang bertugas di lapangan, terutamanya di kawasan-kawasan PKPD, di mana orang kata apa, ada anggota keselamatan kita, sama ada tentera, polis, rela dan pihak-pihak yang tertentu lagi, mungkin sedang memasang kawat di kawasan-kawasan tertentu lah kan. Dan saya kata macam tu pasal walaupun benda tu boleh dirakam awal pagi esoknya, maksudnya bila kawat je dah siap, tapi gambar ataupun momen ketika kawat tu dipasang, diturunkan daripada lori, dan ada penduduk sekitar yang memerhatikan anggota keselamatan atau anggota tentera sedang memasang kawat tu, benda momen tu lebih penting, lebih menarik lah berbanding dengan orang kata apa, bila dia rakam sebelah pagi macam tu lah, pukul 8, pukul 9 dah siang kan. So benda tu nampak macam dah, kita pun tak tahu bila benda tu berlaku kan. Kalau kawat tu dah siap ada, bila kita gambar tu apa kan, momen ketika anggota tentera sedang memasang kawat tu, kita tahulah benda tu, okay, kawasan itu baru hendak mula di PKPD kan. Dan kebetulan pula pada hari Ahad esoknya tu pula memang keluar gambar dalam paper tu, apa, gambar orang kata apa, dalam surat khabar Haram Metro Ahad ni, keluar paper maksudnya gambar momen yang seperti yang saya cakap tu lah. Gambar seperti macam ni lah, gambar orang kata ada orang ramai lah dia, tapi dalam gambar ni dia tight shot sini lah, okay, ada ramai sedang merhatikan kawat dipasang. Okay, ada apa, ni orang anggota tentera sedang memasang kawat secara berperingkat sikit-sikit, dan juga apa, momen ketika kawat berduri ni atau buat wire ni dibawa turun daripada lori tu. So benda-benda gambar-gambar macam ni lebih menarik untuk orang lihat berbanding dengan gambar esoknya ataupun apa, gambar paginya. So benda ni mungkin dirakam sekitar jam 12 sampai mungkin 2 pagi macam tu. Dia mungkin dalam 2 jam ataupun 3 jam lah proses dia nak buat benda ni lah. So maksudnya yang point yang saya nak bagi tahu tu ialah jurufoto atau khususnya fotojurnalis ni, dia kena bersedia untuk bertugas pada bila-bila masa diperlukan. Pasal fotojurnalis ni dia tak macam foto dokumentari. Foto dokumentari ni dia boleh ambil masa lain, ambil masa lama, dia boleh buat. Foto dokumentari ni ambil masa yang panjang lah kan, kadang seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun pun ada. Tapi fotojurnalis ni, bila orang sebut fotojurnalis ni, dia lebih kepada merakam breaking news ataupun benda-benda ataupun berita yang baru terjadi. So benda-benda tu dia kena cepat lah. Lagi satu, dia kena ada ramai kontak mungkin dia ada kontak daripada apa ni, rakan-rakan daripada anggota keselamatan, MKN, polis, tentera, dia kena ada info-info macam tu supaya dia boleh bersedia. Pasal benda-benda macam contohlah PKPD ni, kita tak tahu awal kadang-kadang kan, dan kadang-kadang kita tak familiar dengan tempat tu. Kalau kita familiar tempat tu, senang lah kita datang. Ni kadang mungkin ambil masa sejam atau 2 jam untuk sampai ke lokasi tu. Dan lagi satu, mungkin ada orang tanya kenapa gambar PKPD di khusus di Lembah Kelang, Kuala Lumpur ni banyak gambar kan berbanding dengan tempat-tempat lain. Dia tak susah benda ni, kita nak faham pasal kebanyakan media di Malaysia ni bertumpu di Lembah Kelang, khusus di Kuala Lumpur lah kan. Kalau PKPD tu berlaku di kawasan remote area kan, gambar-gambar dalam paper tu kebanyakan kita tengok mungkin gambar-gambar daripada orang kampung ataupun sumbangan ihsan daripada anggota keselamatan tu sendiri. Pasal seperti mana yang kita tahu sekarang ni, orang kata apa, syarikat media ni dah kurang kan tenaga pekerja. So di kebanyakan biru-biru ataupun pejabat kecil di negeri-negeri dah tak ada. So gambar-gambar yang ada di setengah-setengah gambar dalam paper tu, kadang-kadang kita tengok tu, terutama di luar bandar kan, itu gambar daripada ikhlas, mungkin daripada orang kampung, penduduk sekitar yang hantar kepada paper ataupun orang kata apa, ihsan daripada anggota keselamatan tu sendirilah. Dan itulah maksudnya, selain daripada semua saya nak beritahu satu lagi, selain daripada flexibility bekerja ni, boleh bekerja
tanpa mengikut waktu ni, maksudnya bukan waktu pejabat lah, dia tak terikat kan, dia kena sentiasa bersedia, always be ready. Pasal news ni berlaku bila-bila, tiba-tiba mungkin lepas habis dia pasang kawat tu ada pula kebakaran tempat lain, dan kebakaran tu bukanlah kebakaran kecil yang besar, dia kena bergegas ke sana. Dia tak boleh pula cakap aku dah penat dah cover ni, bagi orang lain pula. Kebetulan kau memang dah ready, dah ada sedia situ, dah warm up orang kata kan. Berbanding bos nak contact orang lain yang tengah tidur kan, kita mungkin kena pergi ke satu lokasi lain lagi yang breaking news juga kan. Okey, selain daripada flexibility ni, satu lagi kriteria yang jarang orang cerita tapi tak kurang pentingnya, boleh kata agak penting juga, walaupun mungkin jarang orang tanya masa interview, ialah berani tu, keberanian. Keberanian tu penting. Berani tu bagi saya ada 2-3 macam tu lah. Satu, berani berdepan dengan orang. Jadilah masa untuk jadi kita, tidak memang kita akan sentiasa berdepan dengan orang lah. Itu biasalah. Cuma kadang-kadang dari keberanian ni, maksudnya kita berani nak interview individu tu. Pasal bila nak interview tu, memang kadang-kadang ada setengah tu kerja wartawan, tapi ada masanya kita sendiri sebagai jurufoto kena bercakap dengan individu tu. Contoh kalau kita nak ambil gambar portrait dia ke apa kan, tuanku ataupun apa ni, Tan Sri YB Tun, tolong sini sikit. Kalau kita tak ada confidence benda tu, dia susah. Lagi satu, keberanian ditempatkan di mana-mana. Pasal fotojournalis ni kita tak boleh nak pilih, kita tak boleh nak pilih assignment. Maksudnya kalau ramai orang okey lah, tapi kebanyakannya kita tak dapat nak pilih assignment. Tiba-tiba ada bos kata you kena ikut polis naik helikopter untuk tinjauan banjir di kawasan sekian-sekian. Kita tak boleh kata bos saya gayat lah pun nak naik helikopter ni kan. Kebetulan tak ada orang lain lah, so macam mana kan. So company tak boleh nak bergantung dengan kita. Memang kita kena ada berani. Saya teringat lagi sebenarnya dapat assignment di Bario Sarawak kan. Naik kapal terbang daripada Miri ke sana tu. Waktu pergi tu okey, waktu nak balik tu rasa macam nak tercabut nyawa lah. Kita masa nak balik tu rasa macam balik daripada Miri, daripada Bario ke Miri tu petang, naik pesawat Tenota kecil kan, dalam 16 penumpang macam tu. Waktu tu pula hujan ke apa, dan kawasan tu memang familiar dengan pesawat terempas, helikopter terempas kan, pasal ni angin kan. Saya memang bukan kebetulan, memang saya minta duduk belakang pemandu, pasal dia tak ada pintu tau. Tenota ni memang kita boleh nampak lah pemandu tu buat apa kan, pilot tu buat apa kan. Masa tu hujan lebat. Tengok masa hujan angin kan, yang kena tingkap kapal terbang punya cermin depan tu, rasa macam nak pecah tau. Kita rasa macam masa tu wartawan lain pun ada lagi dalam flight tu, dalam 10 orang 15 orang kan, semua diam. Sebelum tu masa naik atas tu, masa berlepas tu happy lah, sembang semua gelak ketahuan. Bila sampai momen yang hujan lebat kat situ tu, atas tu senyap lah dalam flight tu. Cuma dengar bunyi hujan, semua pegang kerusi betul-betul kan. Memang teringat family lah. Memang masa tu jantung rasa macam dah tak ada lah. Dia macam drop macam tu kan. Pesawat kecil kan. Kalau pesawat besar yang kita naik pun, kalau melalui kawasan orang kata awan tebal pun kita bergegar pun, kita takut. Ini pesawat kecil ni melambung-lambung kan, kita rasa macam bila-bila masa boleh tercampak lah mana-mana kan. Memang takut jugalah, tapi pasal tugas lah kita pergi juga. Dan banyak lagi lah benda-benda macam tu. Contoh macam naik liputan di Jejantas atau udara Petronas Twin Tower tu kan. Nampak benda tu macam tak adalah, takut sangat kan. Tapi hakikatnya bukan semua orang berani nak berjalan atas Jejantas Twin Tower tu. Walaupun ada setengah orang kata biasa lah, memang betul, tapi benda ni tak sama tau. Saya dah tengok juga setengah wartawan ataupun jurufoto bila ada liputan, terutama tetamu negara. Biasa tetamu negara daripada luar ni, kadang-kadang kalau kebanyakan ni yang mana first time tak pernah datang ke Malaysia, antara itinerary lawatan dia akan bawa melawat ke Petronas Twin Tower je lah, dan dia orang akan lalu jambatan tu lah. Ada yang macam terketa-keta nak ambil gambar lah, pasal macam mana nak ambil gambar kalau kita nak jalan atas jambatan tu pun kita kaki pun dah bergoyang kan. Dia kena berada sifat berani tu. Sama juga macam ambil gambar base jump di KL Tower. Itu kita tak boleh ambil dari jauh. Kalau bos suruh ambil gambar, aku pergi ambil gambar base jump dekat KL Tower tu, takkan kita nak duduk daripada bawah je kan, ambil gambar menengah atas pakai tele kan. Gambar tu dapat jugalah gambar orang kata base jumper tengah terjun daripada KL Tower tu, tapi impact dia kurang. So impact dia yang bagus, kita kena naik juga dekat atas, pelantar bahagian atas tu, tempat dia orang lompat tu. Dan situ mungkin ada yang tak tahu, bila kita nak naik atas tu, kita kena sign borang yang mengatakan in case kalau lah terjadi apa-apa, kalau lah kita leka tengah ambil gambar terjatuh ke bawah kan, kita tak boleh nak orang kata pun nak blame ke Air Tower, tak boleh nak claim insurans daripada sana sini, pasal kita dengan rela hati
nak naik situ. Memang atas tugasan lah. So kalau kita sanggup, kita sign benda tu. Kalau in case kalau terjadi apa-apa, kita akan melepaskan tanggungjawab kita tu. So benda-benda macam tu ramai orang tak tahu. Kadang naik takut juga. Memang kita pakai kabel semua kan. Tapi kalau kita gayat, kita nak tengok ke bawah di kat tower tu pun kita takut tau. Memang selamat tapi perasaan tu lah. Tu maksudnya kalau kita ada perasaan takut, gayat kan, kalau tiba-tiba bos suruh kita pergi sana kan, tak boleh lah. Macam mana kan, dah miss dah satu momen tu. Takkan nak pakai story orang lain kan. Kadang-kadang walaupun orang kata apa, news media ni ada subscribe ke dia bernama atau agensi luar, dia lebih suka lah kalau boleh pakai dalam gambar-gambar dalam paper ni, gambar hasil daripada jurufoto mereka sendiri kan, berbanding dengan jurufoto lain. Kalau dia dah hantar jurufoto dia, tentu dia nak pakai gambar daripada jurufoto dia. Kenapa dia nak pakai gambar daripada jurufoto lain kan? So memang kena sentiasa bersedia. Itu tak termasuk lagi dengan orang kata apa, kesediaan untuk dihantar ke tempat-tempat yang bergolak kan, kawasan-kawasan perang, high risk ke kan. Contohlah kalau orang nak ada company media nak hantar ke kem tahanan Rohingya di Bangladesh ke, atau peliputan di orang kata apa, di Syria kan, di Palestin kan. Benda-benda macam tu kalau kita rasa ragu-ragu kan, dia susah lah benda tu. So maksudnya sebelum nak masuk tu, sama ada jadi wartawan ataupun fotojurnalis kan, memang kena fikir benda tu kan. Memang kena ada rasa berani, mesti berani. Dia tak boleh, orang kata tak boleh tidak, pasal benda tu akan menyusahkan company. Bos nak hantar situ, kita macam-macam alasan. Tak boleh lah bos, saya tak berani lah, bos saya gayat lah tempat tinggi kan, saya tak berani lah naik helikopter dia goyang-goyang kan. Susah lah macam tu kan. So benda-benda macam ni, macam sekarang kes pandemik ni kan, memang benda tu risiko tinggi sebenarnya. Ada rakan saya yang terlibat di Maib Serdang tu, yang jaga pusat kuarantin tu kan, keluar masuk, memang risau lah. Orang lain nak jauhkan diri, kita kerja kat situ kan. Memang pakai, ada kali je kita pakai PPE semua, tapi rasa takut tu tetap ada. Tapi pasal dah tugasan, memang buat lah. Alhamdulillah, insyaAllah sekarang ni semuanya okey lah. Tapi ada juga di kalangan wartawan dan jurufoto yang terkena jangkitan COVID ni kan. Itu bukan rahsia, memang ramai juga yang kena. Ada yang keluar masuk kan, kena balik kan. Itu semua antara risiko-risiko yang perlu dihadapi sebagai seorang fotojurnalis lah. Dia nampak macam glamour kan, tapi tak adalah glamour mana. So maksud saya, salah satu kriteria penting yang mungkin jarang orang tanya masa kalau dapat jawatan pergi interview lah, you berani tak? Biasanya tak ada. Biasanya dia tanya tengok portfolio kan, gambar okey semua kan, tengok portfolio cantik semua, bercakap pun komunikasi skill pada. Tapi kalau kita ada semua skill tu, gambar power lah orang kata, skill komunikasi pun power kan, cakap bagus kan, tapi bila orang suruh buat liputan, contoh di Bah Kelalan lah, dengar Bah Kelalan, kebetulan seminggu sebelum tu ada pesawat terempas pula di situ, contoh ada helikopter ke apa kan, kita pula ditugaskan naik helikopter pergi ke kawasan tu. Mesti kita rasa cuak, baru minggu lepas ada kejadian kan. Itulah, bila benda-benda macam tu kita akan rasa takut lah. Masuk saya rekod ni, kamera tu dah off dah tu. Nanti saya sambung sikit lah dengan footage lain lah. So maksudnya kita kena ada sifat berani lah. Berani. Kalau kita rasa takut-takut, ragu-ragu kan, akan menyusahkan company lah. Menyusahkan company, dan orang kata apa, dia tak boleh nak bergantung harap dengan kita. Mungkin dia akan, kalau ada 2-3 lagi fotojurnalis, dia akan bagi orang lain. So bila bagi orang lain, akan datang kalau ada lagi assignment tertentu kan, dia takkan bagi kita. Dia kata, tak boleh bagilah dia ni dia tak berani pergi tempat tinggi, dia takut, dia gayat. Tak payahlah kita bagi orang lain apa. Dia ni jurufoto ni dia takut lah, dia takut naik helikopter. Jurufoto ni tak payah bagilah dia pergi cover kawasan konflik ni, dia tak berapa nak berani lah. So lama-lama kita dia tepikan lah, bagi sini tak boleh, bagi sini tak boleh kan. Tapi masa mula masuk kerja tu, okey, boleh kan. So sifat berani tu antara salah satu kriteria yang boleh saya katakan sangat penting juga lah untuk fotojurnalis ni. Okeylah, itulah saja perkongsian ringkas daripada saya kali ni. InsyaAllah ada masa nanti saya sambung lagi topik lain lah. Sebenarnya nak buat pendek je, tapi tak tahu macam mana boleh dipanjang pula. Okey, sampai jumpa lagi.